Isu perkauman bermaksud isu-isu yang melibatkan hubungan antara kaum dalam aspek penggunaan bahasa, dimensi agama, tingkah laku sosial, perlakuan fizikal, sektor pekerjaan, perbuatan buli, penulisan dan literatur, rasisme dan seumpamanya. Dalam konteks Malaysia, isu-isu sensitif pula membawa erti isu-isu yang melibatkan perkara-perkara yang sensitif dalam Malaysia berkaitan dengan hak-hak keistimewaan Melayu, status bumi putera, kontrak sosial, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, sistem kuota dan perkara-perkara stereotip. Isu ini tidak boleh dibahaskan, didebatkan atau dibincangkan secara terbuka kerana ia akan membawa kepada api pemusuhan hasil daripada perasaan kurang senang dan tidak berpuas hati. Ini juga adalah salah satu sebab yang bakal membawa kepada insiden konflik atau pergaduhan antara kaum. Apa yang menyebabkan berlakunya isu perkauman di negara Malaysia ini? Sebagaimana yang kita rakyat Malaysia tahu, terdapat pelbagai faktor-faktor yang dapat mencetus dan menyebabkan terjadinya isu perkauman ini. Antara salah satunya adalah dari segi politik, dari segi sistem pendidikan, dari segi interaksi kita sesama rakyat dan juga dari segi propaganda di media sosial. Tapi di sini saya hanya akan menerangkan satu faktor saja, iaitu dari segi politik. Isu perpaduan kaum ini disebabkan oleh ketidakseimbangan ekonomi dan juga pengalihan kuasa. Jika kita lihat di Malaysia, ekonomi di Malaysia kebanyakannya dipegang oleh orang Cina, manakala dari segi politik pula kebanyakannya didominasikan oleh orang Melayu. Hal ini disebabkan zaman penjajahan British di tanah Melayu, masyarakat dipisahkan dari sudut ekonomi dan penempatan mengikut kaum masing-masing. Sebagai contoh, orang Cina perlu bekerja sebagai peniaga dan tinggal di bandar, manakala orang Melayu pula tinggal di perkampungan dan perlu membuat aktiviti seperti pertanian. Dan untuk orang India pula, mereka ditempatkan di kawasan ladang bagi menguruskan kerja-kerja seperti kelapa sawit dan getah. Selepas kemerdekaan, disebabkan orang Cina yang mempunyai modal yang besar serta pengalaman dalam bidang perniagaan yang luas, sehingga kini mereka terus memonopolikan ekonomi di Malaysia hingga sekarang. Seperti mana kita semua tahu, pengasingan ini wujud di antara etnik disebabkan oleh kesan-kesan negatif dan juga dasar-dasar yang telah dibentuk dari zaman penjajahan. Apa kesan yang akan berlaku jika ada isu perpaduan kaum di Malaysia? Terdapat banyak kesan, antaranya adalah kesan dari segi sosial, ekonomi dan juga imej kepada negara. Baik, saya akan terangkan kesan pada imej negara. Seperti yang anda tahu, Malaysia ini dipandang tinggi oleh negara-negara lain sebab kita mempunyai pelbagai bilangan kaum dan kita masih lagi boleh menggerakkan negara Malaysia sebagai negara yang aman. Tapi sekiranya berlaku isu perpaduan ini seperti rusuhan kaum yang pernah berlaku di negara Malaysia, jika ia berlaku pada masa sekarang, mungkin lagi teruk pandangan negara-negara lain kepada Malaysia kerana kita gagal untuk menyatukan perpaduan kaum di negara ini. Assalamualaikum, nama saya Nurwidat binti Azhar. Soalan saya pada hari ini ialah jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia pada masa kini untuk menjamin perpaduan kaum. Jawapan bagi saya ialah: pertama, membangkitkan isu-isu sensitif. Kedua, menyentuh hal-hal berkaitan keagamaan. Ketiga, kelemahan dalam penggunaan bahasa Melayu. Keempat, ronggarnya semangat perpaduan kaum. Seperti yang saya cakapkan tadi, membangkitkan isu-isu sensitif seperti perkara yang dilakukan oleh pengguna WhatsApp, media sosial yang lain yang iaitu memuat naik atau menular perkara-perkara yang boleh mencetuskan rusuhan dan kemarahan orang-orang ramai. Ketiga, media sosial ni sering dijadikan gelanggang yang boleh menyemai kebencian. Sebenarnya terdapat 3 isu yang boleh membuat menimbulkan ketidakpuasan hati dan hati antara kaum dan agama. Ketiga-tiganya ialah race, religion dan royalty, iaitu perkauman, agama dan institusi adalah di antara contoh-contoh yang kita sedang hadapi oleh Malaysia pada masa kini. Seperti yang semua tahu, masyarakat ini ialah kumpulan manusia yang menetap bersama-sama di sesuatu tempat dengan mengikut peraturan dan cara yang tertentu.
Ianya terdiri daripada beberapa bangsa dan kaum. Malaysia merupakan sebuah negara yang unik kerana masyarakatnya terdiri daripada berbilang kaum dan juga agama. Antaranya ialah kaum Melayu, Cina, India dan rakyat peribumi yang lain dapat hidup dalam keadaan aman dan harmoni. Semua masyarakat haruslah meneruskan usaha-usaha yang telah dilakukan dari dulu lagi, sebagai contoh membuat rumah terbuka, bergotong royong di kawasan jiran tetangga, menyambut hari kebangsaan bersama ataupun meraihkan sambutan perayaan kaum-kaum di Malaysia secara bersama-sama. Namun kerajaan, pihak sekolah, ibu bapa maupun media masa juga amat memainkan peranan yang penting pada masa kini, terutamanya media masa kerana ia dapat menyampaikan lebih maklumat dengan lebih efisien. Barulah masyarakat dapat membina sebuah negara yang bersatu padu dan dapat mewujudkan sebuah masyarakat yang lebih adil, aman dan makmur. Rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai etnik serta budaya. Justru itu, suatu usaha perlu digembleng bagi memastikan kepaduan antara seluruh rakyat Malaysia tercapai. Soal perpaduan dan pemuakatan sangat penting dalam sebuah negara yang majmuk, kerana perpaduan itu menjadi tunggak kepada kemajuan serta kestabilan dalam aspek seperti politik, sosial dan ekonomi. Selain itu, ia juga dapat meningkatkan imej negara kita di mata dunia kerana kemakmuran dalam segi kepelbagaian kaum. Tambahan pula, perkara ini dapat menarik pelancong luar negara untuk kunjung ke negara kita, dan oleh itu ekonomi negara kita akan meningkat dengan lebih maju. So ia dapat membantu dalam sektor ekonomi negara kita lah. Sesungguhnya agama merupakan unsur penting dalam kehidupan seharian manusia di muka bumi ini kerana ia melibatkan aspek kepercayaan yang akan membentuk cara hidup manusia secara keseluruhannya. Selain daripada peranan individu dalam memupuk semangat perpaduan yang bersifat bottom down, terdapat juga peranan pihak berkuasa yang bersifat bottom up dalam menyatupadukan kaum berlainan etnik. Jadi, apakah peranan pihak berkuasa dalam hal ini? Jadi, poin yang pertama adalah pihak berkuasa perlu bertegas dan bersifat tegas terhadap perkara-perkara yang menyentuh sentimen-sentimen etnik lain yang dikeluarkan oleh suatu etnik, kerana di dalam kebanyakan kes sentimen-sentimen inilah yang dikeluarkan, yang dijadikan isu oleh sesuatu pihak untuk dijadikan sebagai bahan ataupun sebagai medium untuk mengapi-apikan keharmonian antara etnik sama etnik di Malaysia. Jadi jika kita dapat menghalang ataupun mencegah perkara ini sebelum merebak kepada hal-hal yang lebih besar, jadi pihak berkuasa perlu bertegas setiap kali terdapat sesuatu sentimen ataupun perkara yang menyentuh kepada sensitivitas agama, bangsa dan budaya sesebuah etnik. Pihak berkuasa perlu terus mencegah dan membetulkan keadaan. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah pihak berkuasa sendiri perlu bersifat adil dan tegas saksama terhadap segala pelaksanaan undang-undang yang dijalankan kepada semua multi etnik yang berada di Malaysia. Hal ini kerana jika terdapat ketidaksamaan ataupun ketidakadilan dalam pelaksanaan undang-undang, ia akan dijadikan hujah oleh sebuah etnik untuk menyebabkan etnik lain menyangka bahawa etnik mereka ini dianiaya, dan perkara ini boleh mencetus perbalahan antara sebuah etnik dan etnik-etnik yang lain di Malaysia. Jadi itu nanti. Jadi saya akan membincangkan cara mengatasi masalah perkauman. Perselihan faham antara kaum dapat dielakkan melalui perancangan beberapa program yang mewajibkan setiap kaum untuk melibatkan diri mereka, seperti gotong royong, menghadiri rumah terbuka bagi meraihkan perayaan kepelbagaian etnik, dan juga bukan mampu menjadi program yang memupuk sifat keagamaan sesama etnik. Kerajaan juga perlu mewujudkan lagi program-program yang berunsurkan perpaduan bagi menyelesaikan isu-isu perkauman. Ibu bapa juga mainkan peranan yang penting bagi memupuk semangat anak untuk belajar bergaul sesama masyarakat yang terdiri daripada pelbagai etnik. Masyarakat kita juga perlu bergaul, berkongsi pendapat, membuat satu kumpulan dengan masyarakat kaum lain bagi menyelesaikan suatu masalah. Akhir sekali, kita perlu sentiasa berhati-hati agar tidak berprasangka buruk dengan etnik lain, supaya sifat mementing diri tidak berlaku di masyarakat kita. Pada pendapat saya, ya, sistem pendidikan ini adalah salah satu punca pada masalah perkauman.
Jika kita tengok pada sistem sekolah kebangsaan pada masa kini di Malaysia, ianya masih lemah dalam memupuk perpaduan. So, solusi untuk menangani masalah ini ialah sekolah kebangsaan tidak boleh menggantikan sekolah jenis kebangsaan, tetapi mereka masih boleh mengadakan kelas-kelas bahasa seperti bahasa Mandarin dan juga Tamil. Lebih baik tidak mengadakan apa-apa kelas langsung untuk kaum lain. Apabila isu bahasa ditangani, guru-guru dipercayai oleh ibu bapa, maka tiadalah halangan pada satu sistem sekolah kebangsaan ini. Kerana Malaysia telah memberikan hak keistimewaan kepada kaum Melayu sebagai penduduk asal yang telah ditetapkan oleh perlembagaan. Dan disebabkan ini, kaum-kaum lain terasa terpinggir dan mendapat layanan tidak adil. Ini menyebabkan punca masalah perkauman di Malaysia pada hari ini. Dan terdapat beberapa kaum yang berniat jahat telah menjadikan sebagai isu untuk memecah belah perpaduan di negara kita. Media sosial ni sebenarnya juga dia dapat meluaskan jurang antara kaum dekat Malaysia. Jadi bagaimana media sosial ni dapat meluaskan jurang antara kaum dekat Malaysia ini? Sekarang ni kita ni berhadapan dengan zaman yang penuh dengan fitnah. Semua orang nak saling nak mengumpat, saling nak memfitnah dan saling nak buat macam-macam andaian terhadap kaum yang lain yang dapat mendatangkan pencerangan antara kaum. Jadi mereka ini menggunakan media sosial untuk memfitnah, mengumpat dan buat macam-macam andaian terhadap kaum-kaum yang lain yang menyebabkan perbelahan antara kaum. Jadi ini menyebabkan media sosial ini menjadi salah satu punca terhadap pencurangan antara kaum di Malaysia. Kebanyakan semua orang sekarang ni, tak kira golongan usia, menggunakan media sosial ini sebagai satu platform untuk meluahkan rasa tanpa menggunakan kata-kata yang bersesuaian. Mereka berkata-kata itu tanpa menjaga sensitiviti antara kaum. Jadi isu perkauman di media sosial ini dia semakin berleluasa. Namun, ia dilakukan oleh individu yang menyalahgunakan media itu dengan mencipta akaun palsu hanya untuk mencetuskan perbelahan antara kaum. Jadi, jelaslah terbukti di sini bahawa media sosial ini dapat meluaskan jurang antara kaum di Malaysia.